Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La dhidda wa la nidda wa la zawjata wa la walada lah. La hajma wa la kamiyata wa la jisma ولا جثة له. نزه ربنا عن الجلوس والقعود والاتصال والانفصال لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا آمين. Alhamdulillah, pertama selamanya sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk berada di dalam satu bulan yang mulia, bulan yang baik, iaitu bulan disebutkan sebagai bulan Rabiul Awal. Kalau hari itu 12 Rabiul Awal pada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa 13, 14, 15. Mana kita berada di pertengahan Rabiul Awal. Yang pertama, syukur sebab sehingga hari ini kita diberi izin oleh Allah untuk kita hadir ke masjid. Sebahagian orang bijak pandai, dia menyebutkan bahawa masjid ini adalah tempat yang paling jauh dan yang paling susah sekali orang nak datang. Di luar dari sana, di tempat yang jauh daripada kita, ramai orang yang pandai. Mereka ni diberi peluang untuk belajar di tempat yang jauh-jauh. Ada belajar sampai ke Mesir, ada yang belajar sampai ke negara Arab, ada yang belajar sampai Amerika, ada belajar sampai Korea, ada yang belajar sampai ke Eropah, Australia, semua jauh-jauh. Jauh kerana mereka tu antara sebabnya mereka termasuk di kalangan orang yang diberikan kepandaian. Lalu mereka boleh pergi tempat yang jauh-jauh. Tetapi belum tahu orang yang dikurniakan kepandaian di sisi Allah ini, mereka boleh hadir ke tempat yang mulia, yang sangat dicintai, disukai oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu tempat yang namanya masjid. Ramai orang pandai, tapi orang pandai-pandai jalan jauh-jauh, bukan semuanya mereka mampu datang, ada kemampuan untuk datang ke tempat yang baik namanya masjid. Di luar sana ramai orang yang dikurniakan yang maksudnya rezeki kekayaan. Dia kaya, duit banyak. Tuan-tuan cerita negara mana yang dia tak pernah pergi, 3/4 dunia semua dia dah pernah sampai. Perancis dah pernah sampai, Brunei dah pernah sampai, Switzerland dah pergi, negara Arab dah berulang-alik. Jepun tu setakat makan tengah hari je dia boleh pergi. Nak cerita ni kerana apa? Dia ada kekuatan yang namanya kekayaan, harta yang melimpah ruah. Tapi bukan semua orang yang dikurniakan harta kekayaan, kaya raya, mewah, senang, lapang, kenyang, mereka ini dikurniakan nikmat boleh hadir ke tempat yang namanya masjid. Di tempat yang namanya masjid ni istimewa. Bukan semua orang yang namanya kaya tu dia boleh sampai ke masjid. Yang ketiga, di luar sana ramai orang yang mempunyai kekuatan fizikal yang luar biasa. Kalau ditanya boleh berlari tak? Dia boleh berlari 100 meter dalam masa 10 saat, 11 saat dia boleh habis. Kalau ditanya dia kuat tak untuk memecahkan batu? Dia kata bukan pecahkan batu, dia angkat batu lempar pun boleh. Kuat tak dia berenang? Kuat tak dia bekerja selama 2 hari? Kuat tak dia mengangkat? Kuat tak? Semua ada kekuatan. Tapi bukan semua orang yang mempunyai kekuatan fizikal tersebut dipermudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini. Jadi tuan-tuan, bila mana kita dikurniakan nikmat, ada kesedaran, ada kemampuan, ada kekuatan, ada keinginan yang tinggi untuk hati kita ni dekat dengan yang namanya rumah Allah, masjid ini,
maka sama-sama kita merapatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dia merupakan satu nikmat yang sangat besar sebenarnya yang Allah kurniakan kepada kita. Ramai orang kaya tapi susah nak sampai ke masjid. Ramai orang sihat, orang yang kuat tapi bukan senang sampai ke masjid. Ramai orang bijak pandai tapi mereka bukan mudah untuk datang ke masjid. Tapi mudah-mudahan mereka satu hari nanti pun akan jadi orang yang seperti kita, sedikit demi sedikit dipermudahkan untuk datang ke masjid. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, dalam masa yang ringkas ini kita akan kongsikan beberapa hal dan perkara, mudah-mudahan ada pencerahan dan kebaikannya dan juga manfaat dalam urusan agama, dunia dan juga urusan akhirat kita. Kita dalam tempoh yang namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ada satu peristiwa yang penting yang berkaitan dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sebelum ini ada orang tanya soalan, adakah maulid, sambutan Maulidul Rasul ini pernah disambut oleh baginda Rasulullah SAW? Jadi soalan dia ditanyakan, bila seseorang bertanya, adakah Nabi pernah menyambut Maulidul Rasul? Jawapan yang terbaik ialah kita tidak perlu menjawab ya ataupun tak perlu menjawab tidak. Yang terbaik untuk peringkat permulaan, dia ada jawapan. Tapi yang terbaik ialah tuan-tuan tak perlu jawab ya dan tuan-tuan juga tak perlu jawab tidak. Lalu nak jawab apa bila ada orang tanya? Dia tanya, Rasulullah pernah tak meraihkan ataupun menyambut hari jadi baginda Rasulullah SAW? Kalau ada orang tanya demikian, sebaiknya tuan-tuan tak perlu jawab ya ataupun tak perlu jawab tidak. Kalau ya, tuan-tuan perlukan maklumat yang tepat dan juga dalil yang bagus dengan kefahaman yang tinggi. Yang pertama tepat, yang kedua bagus dan mesti ada kefahaman yang tinggi. Ramai orang juga dia suka bersembang tentang Quran, tentang hadis, sedangkan dia tidaklah ahli dalam bidang itu sehingga dia tidak memahami apa maksud di sebalik sesuatu dalil sama ada Quran ataupun hadis. Itu kalau tuan-tuan jawab ya. Kalau tuan-tuan jawab tidak, itu satu jenayah juga, kerana kita tidak dengan tidak tahu dengan tidak pernah jumpa itu berbeza. Ada orang dengan pantas bila ditanya, Rasulullah pernah sambut tak hari kelahiran baginda Rasulullah? Dengan pantas dia jawab tidak. Hati dulu. Dia ada 3 jawapan. Kalau tidak, bermaksud kita sudah cukup pasti bahawa langsung tidak pernah dan tidak ada ciri-ciri pernah Rasulullah sambut. Yang lebih baik kita jawab, kalau benar kita jujur, lebih baik kita jawab yang pertama sekali tidak tahu. Itu lebih baik. Ataupun, sebab itu para ulama mengatakan tidak tahu itu sebahagian daripada ilmu. Ilmu terbahagi kepada 3. Yang pertama Al-Quran. Kalau tak dalam Al-Quran, hadis. Kalau tidak, yang nama dia saya tak tahu. Saya tak tahu tu ilmu lah maksudnya. Tak ada orang yang semua sekali dia tahu. Imam Nawawi mengatakan orang yang tahu semua sekali adalah orang gila. Orang gila semua tahu. Tanya memasak dia tahu, tanya sekarang banjir berapa ramai dia tahu, semua dia jawab. Jadi kalau orang boleh jawab semua soalan ni bahaya. Ada calon-calon. Jadi lebih baik kita jangan jawab tidak. Adakah Nabi pernah menyambut Maulidul Rasul? Jawapan dia yang paling cantik sekali, tak jawab ya, tak jawab tidak. Tapi kalau tak nak jawab yang dua-dua, lebih baik kita menjawab dengan perkataan saya tidak tahu. Kalau kita memang tak tahu dan kita bukan ahlinya. Tapi kalau kita ahlinya, kita pernah belajar sikit-sikit kitab, pernahlah ngaji sikit-sikit, bahasa Arab sikit-sikit, pernahlah dulu ikut kuliah-kuliah. Ketika ini apa jawapan yang bagus kita sebagai penuntut ilmu? Jawapan yang paling bagus bila ada orang tanya, Rasulullah pernah sambut tak yang namanya hari lahir, ulang tahun kelahiran? Nabi pernah sambut tak? Jadi tuan-tuan, kalau tak pernah belajar, tak ada asas ilmu, bahasa Arab pun tak pernah pandai, tak pernah belajar, lebih baik jawab tidak tahu. Tapi kalau tuan-tuan sebagai seorang penuntut ilmu, tetapi belum cukup mahir dalam hal mengeluarkan pengisian daripada sesuatu dalil, lebih cantik kalau kita jawab dengan jawapan yang lagi baik, iaitu saya tidak pasti. Itu lebih baik. Jangan cakap tidak dulu, saya tidak pasti. Tak dapat pastikan. Kalau tuan-tuan mahir, baru boleh ceritakan berkenaan dengan
beberapa dalil ataupun bukti tentang apa yang pernah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tanya, adakah Rasulullah pernah menyambut Maulid? Jawapan kita mesti ditanya semula soalan itu. Kenapa ditanya Nabi pernah buat ataupun tidak? Gitu. Kalau orang tanya, adakah Nabi pernah menyambut hari jadi? Jawapan dia adalah bentuk pertanyaan. Kenapa awak tanya Nabi pernah ataupun tidak sambut? Itu jawapan dia. Jadi kata saya tanya ni sebab kalau Nabi tak pernah buat, maknanya tak boleh buat. Kita tak beri dalil lagi. Dia berkata demikian. Saya tanya awak ni, Nabi pernah buat ke tak pernah buat? Sebab kalau Nabi tak pernah buat, maknanya tak boleh buat. Bila dia menyatakan begitu, kita kena tanya lagi. Siapa yang bagi tahu kaedah Nabi tak pernah buat, maka tak boleh buat? Siapa yang bagi tahu kaedah itu? Kaedah itu tidak pernah dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam penentuan hukum, kita tak beri dalil lagi. Kita cuma membetulkan cara bertanya. Kerana apa? Dalam hal mengeluarkan hukum, kita sudah tahu dalam kaedah usul fiqh yang mana disepakati para ulama, kalau kita nak keluarkan satu hukum, dalilnya mesti Al-Quran atau hukum. Tak ada dalam hadis sunnah Nabi, tak ada dalam ijma' kesepakatan ulama bertaraf mujtahid tentang sesuatu perkara, sesuatu hukum, ataupun kalau tak ada dengan cara kaedah nama dia qiyas. Ini sumber hukum, Quran, hadis ataupun ijma' ataupun yang namanya qiyas. 4 yang disepakati ulama. Tak ada yang namanya sumber hukum yang namanya Nabi tak buat. Contoh nak tahu sesuatu hukum, tiba-tiba hukum ni, hukum perbuatan A. Ada satu perbuatan nama dia A. Contoh nak tahu hukum dia apa? Halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh ke, makruh ke, sunnah ke, ataupun apa? Nak tahu wajib ke apa ke, tuan-tuan kena cari dalil. Tapi maksud saya tuan-tuan cari itu bukan kita, ahli yang dalam bidang itu. Para ulama dia akan cari dalil daripada Al-Quran. Ada, menunjukkan kepada sekian-sekian perbuatan ini wajib. Cari dalam hadis, ada dalilnya menunjukkan perbuatan ni gini wajib. Ada kaedah. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dilihat dari ijma' para ulama. Kalau tak ada juga, dicari daripada sumber yang namanya qiyas. Tak ada orang yang ambil sumber hukum daripada sini. Daripada sini itu apa? Kaedah baru. Iaitu tuan-tuan nak tahu tak perbuatan ni boleh ke tak boleh. Ada satu perbuatan nama dia A. Kita nak tahu perbuatan ni boleh ke tak boleh. Kita tengok. Dalilnya ialah kita tak ambil Quran, tak ambil hadis, tak ambil ijma', tak ambil qiyas. Kita ambil satu sumber yang lain. Nama dia sumber Nabi tak buat. Itu nama sumber dia. Sumber yang menunjukkan Nabi tak buat itu bukan sumber hukum. Kita tak boleh menjadikan dalil bahawa yang Nabi tak buat itu bukan dalil di kalangan ulama-ulama kita terdahulu. Dalilnya mesti Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas. Bukan dalilnya seseorang itu tak buat. Tak buat dia tidak boleh menjadi sebagai dalil. Dalil 4 sumber. Jadi oleh kerana yang demikian, ada satu artikel yang saya lihat mula tersebar. Agak menyedihkan kerana apa? Disebarkan kepada orang awam yang tidak mempunyai asas dalam hal memahami bagaimana sesuatu jenis hukum itu dikeluarkan. Lalu dituliskan begitu, dituliskan bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq selama lebih kurang 2 tahun, 10 bulan, 3 hari kalau tak silap saya, Sayyidina Abu Bakar dia memerintah selama 2 tahun. Beliau tidak pernah meraihkan yang namanya Maulid Hari Jadi Rasul. Maka dia menyebutkan kalau Sayyidina Abu Bakar tak buat, maknanya tak boleh buat. Saya cerita tadi, dia berdalilkan begitu. Saya ceritakan, kalau nak tahu boleh buat ataupun tak boleh buat, dalilnya bukan Sayyidina Abu Bakar tak pernah buat. Itu bukan dalil. Dalil kita di sini 4. Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Rupanya dalil yang digunakan apa? Bila kita tanya mana dalil menunjukkan tak boleh, lalu diterangkan bahawa dalilnya Sayyidina Abu Bakar tak buat.
Sayyidina Abu Bakar tak buat, di sisi kita Sayyidina Abu Bakar tak buat, itu bukanlah sesuatu dalil. Dalil mesti daripada sini. 1, 2, 3, 4. Mesti di sini. Bukan dalilnya tak buat. Yang kedua dia tulis Sayyidina Umar memerintah lebih kurang sekian tempoh, maka Sayyidina Umar juga tak pernah buat yang namanya meraihkan maulid. Lalu kita tanya, apa dalilnya menunjukkan bahawa maulid itu tak boleh? Dalilnya ialah Sayyidina Umar tak buat. Kita katakan bahawa dalil kita di kalangan ulama Sunnah wal Jamaah, dia mesti daripada 4 sumber paling kurang yang utama. Quran, hadis, ijma', qiyas. Daripada sini. Bukan daripada Sayyidina Umar tak buat. Sesuatu yang tidak dibuat itu dia tidak menjadi sebagai dalil. Dalil mesti daripada sini. Jadi hati-hati. Lalu diteruskan dengan artikel tu. Disebutkan Sayyidina Hasan Husain tak pernah menyambut. Disebutkan Sayyidina Uthman tak pernah menyambut. Sayyidina Ali juga tidak pernah menyambut. Muawiyah tak pernah menyambut. Akhirnya di hujung itu ada satu fakta yang kurang tepat. Dia mengatakan bahawa yang pertama kali menyambut Maulid Rasul ini adalah golongan Syiah. Ada yang tulis pula artikel Syiah Fatimiyah dan sebagainya. Lalu mereka menisbahkan orang yang menyambut Maulid Rasul SAW ini adalah satu perbuatan Syiah. Jadi kalau Masjid Putrajaya dah buat Maulid Rasul, maksudnya Masjid Putrajaya pun dah jadi Syiah juga. Ya Allah Rabbi. Bukan begitu. Orang yang pertama melaksanakan Maulid Rasul ini bukan di kalangan orang-orang Syiah. Kalaupun orang Syiah meraihkan, kita tidak mengikut dia. Kita mengikut apa yang dilaksanakan oleh Sultan Muzaffar, raja kepada kawasan negara nama dia Irbil di Iraq, iaitu orang yang pertama membuat sambutan secara besar-besaran tentang Maulid Rasul SAW, dan beliau merupakan seorang sultan yang mulia di kalangan ulama juga ahli sunnah wal jamaah. Tetapi sambutan itu secara besar-besaran. Tapi sambutan secara isyarat, kecil-kecilan, isyarat dan juga sikap dan juga perilaku dan tindakan ada sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang tanya, adakah Nabi pernah menyambut Maulidur Rasul? Jawapan kita ialah jangan jawab ya, tak perlu jawab tidak. Kita tanyakan, kenapa kamu tanya Nabi pernah buat ataupun tak pernah buat? Jadi soalan dibalas, saya tanya dengan soalan. Kenapa nak tanya Rasul pernah buat ke tak pernah buat? Kalau mereka mengatakan bahawa kalau Rasul tak pernah buat, maka tak boleh buat. Kita katakan bahawa kalau Rasul tak pernah buat, Nabi tak pernah buat, itu bukanlah dalil. Yang namanya dalil ialah Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Nabi tak pernah buat, itu bukan dalil untuk menyokong sesuatu jenis kenyataan. Apa saja mesti Quran, hadis dan sebagainya dalam kita nak hukum. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita tanyakan kepada mereka, apa hukum kalau ada seorang anak dia bantai, dia pukul bapa dia, ataupun ada seorang anak dipukul mak dia sendiri? Apa hukum ni? Kita kata hukum dia haram, berdosa besar. Kita tanya mana ada dalil dalam Quran ataupun hadis yang mengatakan tak boleh pukul. Lalu mereka mengeluarkan ayat Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada kedua ibu bapa kamu ataupun dalam bahasa Arab Jadi kita kata dalam Al-Quran tak ada pula menyebut jangan pukul. Yang disebut semua jangan berkata ataupun Dalam Quran tak sebut pukul. Dia tak ada jangan kamu piat telinga bapa kamu. Dia tak sebut piat telinga. Jangan kamu cucuk mata bapa kamu. Dia tak tulis. Tapi dia tulis apa dalam Al-Quran? Jangan kamu mengatakan Para ulama kita ada 4 sumber hukum. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Lalu yang pukul tadi, kita nak letakkan hukum memukul bapa. Dalam Quran tak ada piat telinga bapa. Dalam Quran tak ada cucuk mata mak. Dalam Quran tak ada sebut. Tapi macam mana nak menentukan hukum? Cerita tadi sumber 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Para ulama menggunakan kaedah yang nombor 4, iaitu kaedah qiyas.
Qiyas yang digunakan qiyas aulawi, yang lebih dahsyat lagi. Maksudnya ialah kalau dikatakan cakap pun dah jadi dosa, haram, tak boleh, apalagi kalau namanya memukul, maka lagilah dosa besar, lagilah berdosa. Dalil ini dia tak mesti direct sebut. Dengan kaedah dan cara istinbat hukum, baru kita kenali apa hukumnya. Bukan semua benda. Sebagai contoh, kalau dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman tentang permasalahan makan. Kita makan. Bukan semua makanan itu haram. Ada yang halal. Tapi antara perkara yang haram, yang kita diharamkan untuk memakannya, dalam Al-Quran disebut walahmul khinzir. Laham artinya daging. Khinzir artinya babi ataupun khinzir. Sebut dalam Al-Quran daging babi. Orang ulama nak cari hukum. Apa hukum kalau tuan-tuan nak makan tulang babi? Ataupun tuan-tuan nak makan bulu babi? Kalau tuan-tuan nak makan bulu babi, memang tuan-tuan gila babi. Tak betul. Tuan-tuan, apa hukum nak makan kuku? Kuku bukan tulang, bukan bulu, kuku. Nak makan kuku, sedap pula agaknya kuku. Allahuakbar, saya tak pernah makan. Nak cerita dia, mana hukum nak keluarkan? Tak disebut dalam Al-Quran kuku babi, tak disebut tulang babi. Jadi para ulama menggunakan apa? Dalam Al-Quran ada pengharaman dia tentang daging babi. Hadis. Lepas itu ijma', dan kemudian para ulama menggunakan kaedah yang namanya qiyas. Kalau yang biasa orang makan, manusia biasa makan daging. Lembu yang utama makan dagingnya. Kalau ikan, makan dagingnya. Kalau makan kerbau, dagingnya. Kalau unta, yang utama dagingnya. Jadi kebiasaan manusia itu dengan binatang yang halal, mereka makan yang utama adalah makan daging. Jadi disebut perkataan daging itu untuk menunjukkan keseluruhannya memang tak boleh. Quran sebut daging, tapi maksudnya kalau tulang, kalau kuku, kalau yang kepala, lain lemak dia, semuanya tak boleh. Tapi disebut hanya daging. Itu cara para ulama mengeluarkan hukum. Kita tak ada kemahiran. Kerana kalau nak kena kemahiran mengeluarkan hukum secara tepat, tuan-tuan kena mahir Al-Quran, tuan-tuan kena hafal Al-Quran, tuan-tuan kena hafal hadis, tuan-tuan kena faham kenapa sebab turun Quran. Ketika ayat itu bila diturunkan? Di Mekah ke di Madinah? Masa turun Nabi dalam keadaan macam mana? Kalau hadis ketika bila Nabi sebut? Dengan siapa Nabi sebut? Bila Nabi sebut? Dalam keadaan apa Nabi sebut? Lalu benda itu perlu dikaji, barulah hukum dapat dikeluarkan. Bukan tuan-tuan tengok saja teks. Dahlah tuan-tuan tak pandai bahasa, kita tak pandai bahasa Arab. Kita tak pernah jumpa hadis, kita cuma tengok terjemahan. Terjemahan tak semua dapat memindahkan 100% makna perkataan bahasa Arab yang asal. Ada perkataan bahasa Arab, dia boleh diterjemah dengan 15 makna. Tapi bila pindah bahasa Melayu itu cuma ada 5 makna. Bermaksud ketika diterjemahkan, kita tercecer 10 makna daripada perkataan yang sama. Itu baru satu perkataan untuk satu ayat. Dalam satu ayat kadang-kadang ada 10 perkataan. Semuanya ada ketepatan dari segi memikul makna yang sebenar. Sebab itu bukan semua orang Arab boleh jadi ulama mujtahid. Dia Arab, baca Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Walaupun dia lahir orang Arab, cakap Arab, tetapi belum tahu dia boleh mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan juga daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Buktinya ialah para sahabat itu bilangan dia ribuan. Tetapi bukan semua para sahabat itu mereka menjadi ulama mujtahid yang boleh keluarkan hukum sendiri daripada Al-Quran ataupun hadis. Sebahagian ulama mengatakan sahabat yang mencapai kemampuan boleh keluarkan hukum sendiri. Dia faham, dia tahu bila turun, kepada siapa turun, sebab apa turun. Dia mahir Quran dan hadis, lebih kurang 200 orang. Bahagian ulama menyebutkan begitu. Mereka boleh keluarkan hukum. Kita hari ini tidak. Kita hanya sembang kedai kopi, buka WhatsApp, gesek, kita pun keluarkan hukum. Saya rasa ni tak boleh ni. Wah, jadi ulama. Ulama al-teh tariki. Sebab dia banyak minum teh tarik, sembang-sembang keluarkan hukum. Para ulama dahulu jalan ratusan kilometer mencari ilmu nak tahu. Wow, ni makna dia apa. Bahasa Arab, kalau bahasa Melayu Arab, terjemah bahasa Melayu, wah, senang.
Wa maknanya dan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Dan. Senang. Dari segi terjemahan senang. Tapi kalau dari segi ketepatan, tuan-tuan nak jadi ahli ilmu yang mengeluarkan hukum, kita kena kenal. Waw dalam bahasa Arab yang berbaris atas, dia ada banyak makna. Kadang-kadang maknanya dan. Kadang-kadang maknanya tapi. Kadang-kadang maknanya pada masa yang sama. Kadang-kadang maknanya sedangkan. Kadang-kadang maksudnya demi untuk sumpah. Semua wah. Huruf yang sama kadang-kadang boleh keluar lebih daripada 6-7 makna. Macam mana kita boleh tahu begitu? Itu sebab dia ada ilmu-ilmu alat untuk kita mengkaji, mengeluarkan hukum. Tapi hari ini kita diberi cabaran, iaitu ramai orang suka melihat dalil, lalu mereka membuat pertimbangan akal sendiri tanpa ada kekuatan untuk memahami sesuatu dalil. Akhirnya mereka buat keputusan, boleh ataupun tak boleh, dia ambil dalil baru. Dalil baru yang saya maksudkan ialah dia agak-agak, Nabi tak pernah buat, jadi hukum dia adalah haram, tak boleh. Dalil dia, Nabi tak pernah buat. Kita menyebutkan bahawa dalil kita kena Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bukan dalil Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Sayyidina Waqar tak pernah buat. Sayyidina Osman tak pernah buat. Itu dalil yang sebelah sini yang tidak digunakan oleh para ulama dalam hal mengeluarkan hukum. Cuma kita hari ini nak senang, Quran tak hafal, hadis kita jahil, tahu terjemahan saja, ijma' kita tak gali 4 imam dan imam yang lain, mujtahid yang lain, qiyas kita tak belajar kaedah. Jadi jalan pintas untuk jadi ulama segera, maka kita buat dalil yang baru. Akhirnya kita baca, Nabi tak pernah buat, jadi hukum dia haram lah. Jadi kita orang yang terror, nama dia ulama baru di zaman era baru, dia boleh mengeluarkan hukum ikut sumber dalil yang baru. Iaitu senang, malah nak pening apa Quran leceh kan senang, fikir Nabi tak pernah buat, lalu kita pun kata hukum dia haram. Jadi tak boleh begitu. Hati-hati propaganda ataupun cara pemikiran dalam hal mengeluarkan hukum. Sebab itu kadang-kadang ada orang menanyakan tentang dalil, kita tanyakan apakah dia ada kemampuan untuk memahami dalil. Sebagai contoh, kalau tentang sikap baginda Rasulullah SAW ketika datang hari Isnin, para sahabat pernah melihat Nabi bila hari Isnin, Nabi membuat sesuatu perkara yang namanya ibadat, dan ibadat itu agak berbeza berbanding hari-hari yang lain. Apa ibadat yang Nabi buat pada hari Isnin tersebut? Ibadat yang Nabi buat ialah Nabi berpuasa pada hari tersebut. Lalu baginda Rasulullah SAW bila dilihat membuat sesuatu ibadat berkenaan dengan hari Isnin yang ada kaitan dengan hari, lalu para sahabat ini datang kepada baginda Rasulullah, lalu mereka bertanya kepada Nabi. Para sahabat ni bila tengok Nabi lain, tanya. Kita tak tahu, tanya. Jangan kita salahkan dulu, tanya dulu. Mereka bertanya, su'ilan Nabi SAW an sawmi Yaumil Itsnain. Nabi ditanya, kenapa wahai Rasulullah kamu berpuasa pada hari Isnin? Hari Isnin, hari yang tertentu, dengan sebab yang tertentu, Nabi menyambut dengan cara tertentu. Nabi buat keputusan, sambut dengan cara berpuasa. Apa alasan yang diberikan oleh Rasulullah? Nabi menyebutkan, zaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi antara sebab utama Nabi berpuasa ialah kerana hari tersebut adalah hari kelahiran, ulang tahun kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maksudnya ialah Nabi membuat sesuatu dengan sebab adanya peristiwa sesuatu yang diingati. Nabi membuat sesuatu yang namanya ibadah pada hari yang tertentu dengan sebab tertentu. Hari yang tertentu itu adalah hari Isnin. Sebab yang tertentu yang Nabi sebutkan ialah kerana hari tersebut adalah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi menyambut meraihkan hari tersebut dengan cara yang tertentu, iaitu baginda Rasulullah dia beribadah. Ibadah yang Nabi pilih ialah Nabi berpuasa. Para ulama mengatakan perbuatan daripada Rasulullah SAW ini dia menjadi dalil. Lalu orang tanya, macam mana itu pula boleh jadi dalil? Sebab itu memahami dalil, dia perlu kepada pemikiran yang dalam dan mendalam.
faham betul-betul. Iaitu bukan kata, oh ini dalil untuk puasa hari Isnin. Benar daripada satu sudut. Tetapi kalau berfikir lebih jauh, dia sebenarnya ada mesej yang lebih jelas. Mesej yang lebih jelas yang Nabi nak sampaikan kepada kita ialah ketika hari kelahiran baginda Rasulullah, Nabi ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadi sebab kepada sesuatu jenis perlakuan yang baik ibadah. Hari Isnin itu hari kelahiran. Hari kelahiran itu menjadi ingatan. Ingatan itu menjadi sebab kepada Nabi berbuat ibadah, iaitu yang namanya berpuasa. Itu menunjukkan bahawa hari ulang tahun kelahiran itu boleh diingati. Tidak salah. Dan boleh diraikan kerana Nabi meraikan. Tapi cara Nabi meraikan, baginda Rasulullah SAW meraikan dengan cara ibadah. Untuk kita umat Nabi Muhammad macam mana pula? Untuk kita tak payah kita fikir terlalu lebih jauh. Kerana kalau menceritakan tentang dalil, dalil ini terlalu banyak. Hatta daripada hadis, daripada Al-Quran itu banyak dalilnya. Untuk kita macam mana pula? Untuk kita mudah. Tuan-tuan, saya percaya para jemaah, tuan-tuan ramai di kalangan tuan-tuan pernah berkahwin. Yang tak ramai itu yang pernah berkahwin lagi itu mungkin tak ramai. Tapi ceritanya berkahwin. Sampai di kalangan tuan berkahwin. Bila kita berkahwin, kita ingin Allah kurniakan yang namanya zuriat. Orang yang Allah kurniakan rezeki dapat zuriat, anak. Bila dapat anak kita lagi sebulan, 2 bulan nak lahir, kita melakukan persiapan. Yang pertama sekali kita siap dengan katilnya, dan tinjau pakaiannya dan sebagainya. Kalau boleh kita carikan hospital yang paling baik yang kita mampu untuk keselesaan melahirkan. Bila lahir, kita sambut, kita azan, kita iqamat. Kemudian kita tahnik dia. Selesai, kemudian kita akikah dan sebagainya. Tuan-tuan menyambut bayi yang baru lahir ini, siapa bayi itu? Yang pertama, bayi itu anak kita. Kenapa kita sambut? Kerana dia merupakan suatu nikmat yang terlalu besar yang Allah kurniakan kepada kita, yang nama zuriat. Pasal apa kita sambut? Ramai orang taman sebelah lahir bayi, orang kampung sebelah ada lahir, orang daerah sebelah ada juga yang bersalin. Pasal apa kita tak sambut bayi dia? Kita tak sambut sebab secara sensitiviti jiwa kita, dia tak ada kaitan dengan kita. Yang ada kaitan kita secara langsung adalah ni budak yang namanya bayi anak kita. Lalu kita sambut. Nikmat berkait dengan kita. Kemudian kita yakin dia boleh, dengan asbab dia kita dapat banyak manfaat daripada Allah. Dia kalau besar jadi anak yang soleh, doa dia laku untuk kita masuk dalam kubur. Dia kalau jadi anak yang taat, kalau kita memberikan hak yang baik, boleh menyebabkan kita makin banyak pahala. Dengan adanya dia, taraf kita naik daripada kita orang biasa kepada seorang bapa yang diberi tanggungjawab. Jadi dengan sebab anak kita dapat banyak manfaat peroleh doa dia, rezeki yang Allah kurniakan kepada dia, kadang-kadang melalui kita, perolehan dan sebagainya. Ini nama anak. Lalu kita sambut dia kerana dia sangat penting untuk kita, dia berkait dengan kita, dia dekat dengan kita. Walaupun kita tak tahu ni bayi ni nasib dia ke akhirat nanti macam mana. Dia ahli syurga ke ahli neraka, kita tak tahu. Dia jadi baik ke jadi jahat ke, kita pun tak tahu. Tapi tentang kita tak tahu tu urusan lain. Urusannya ialah pada hakikatnya dia nikmat yang besar yang berkait langsung dengan diri kita. Lalu kita bertunggu-tunggu, bersungguh-sungguh untuk menyambut kehadiran dia ke alam dunia ini. Ini bayi kita. Sekarang ni bila menceritakan tentang maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bukan macam anak kita. Baginda Rasulullah SAW, kalau anak kita berkait rapat dengan kita, kita mesti jadi orang yang menganggap bahawa dan yakin bahawa Rasulullah itu lebih dekat dan berkait dengan kita lebih lagi. Dan ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW, kalau anak kita lahir, ini dianggap sebagai satu nikmat Allah berikan. Kelahiran Nabi kita itu perlu lebih lagi dianggap dan diyakini sebagai nikmat yang jauh lebih besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan sebab baginda Rasulullah SAW, kita pada hari ini dapat yang namanya iman dan Islam.
Dengan sebab baginda Rasulullah SAW, kita mendapat yang namanya pegangan dalam hidup. Kita tak jadi orang yang terkotang-kanting hidup tanpa panduan. Dengan sebab baginda Rasulullah SAW, dia bukan setakat jadi rahmat untuk kita, bukan rahmat untuk binatang, bukan rahmat untuk ini sahaja, itu sahaja, Arab sahaja dan sebagainya. Tapi baginda Rasulullah SAW, dia menjadi rahmat kepada seluruh alam. Seluruh alam mendapat rahmat dengan sebab baginda Rasulullah SAW. Bagi kita sambut. Kita tak confirm lagi, tak tahu kita. Di sisi Allah, Allah sudah tentukan. Tetapi kita tak tahu. Dia ahli syurga ke, ahli neraka, jadi jahat, jadi baik. Baginda Rasulullah bukan setakat kita tak tahu. Malah baginda Rasulullah sudah dijamin sebagai ahli syurga. Dan baginda Rasulullah lah yang menunjukkan kita macam mana jalan nak menuju ke syurga. Jadi rasa dekat kita, ingin kita, sayang kita untuk menyambut suatu peristiwa hari yang penting yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW, hanya dalam bentuk kasih sayang dan kecintaan sahaja sudah membuktikan betapa pentingnya hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tanpa memerlukan cerita kepada dalil. Kalau cerita kepada dalil, malah lebih lagi. Kalau menceritakan tentang dalil. Begitu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang ingin saya terangkan sedikit sebenarnya. Sebab ada mesej yang seputar disebarkan sehingga menjadikan alasan bahawa Nabi tak buat, maka dia menjadi hukum bahawa dia tidak boleh dibuat. Sebenarnya itu bukan dalil kita. Dalil kita mesti Quran, hadis, sunnah daripada Nabi, ataupun dalil daripada ijma' dan daripada kaedah qiyas yang diaturkan dan disusun oleh para ulama. Sekarang pula kita di negara kita, tuan-tuan yang ada saudara mara di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di sebahagian negeri yang lain, ada juga yang terkena dengan musibah yang namanya banjir. Musibah banjir ini merupakan satu musibah bencana yang berlaku yang kita sedih ke atas perkara tersebut. Pada masa yang sama, kita yang jadi warga yang duduk di sini sebenarnya syukur sangat-sangat kerana kita belum diuji kepada tahap yang sedemikian. Kalau kita diuji dengan ujian yang tersebut, belum tahu kita mampu untuk mengharungi. Mengharungi ini bukan setakat selamatkan diri, nak kenyangkan perut kan, tetapi nak menjaga iman dalam hal menerima takdir qada dan qadar Allah. Ramai orang di sana tak mati, tapi yang dirisaukan tentang masalah keyakinan dan iman dia kepada takdir qada dan qadar. Ada orang kenyang, ada orang selamat, dia tak mati, dia tak cedera. Ada orang selamat, tapi yang cedera, yang mati adalah tauhid dan iman. Menyalahkan takdir, tidak menerima ketentuan Allah, menyalah-nyalahkan, menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan, menyesali dan mempersalahkan takdir ketentuan Allah. Dan ini satu perkara yang lebih kita bimbangkan daripada kelaparan perut. Biar perut lapar sebenarnya kalau kita, jangan orang lain. Untuk kita biar lapar perut, biar kita tercedera sedikit berbanding kita lapar iman kita dan cedera tauhid kita sehingga menyebabkan kita tergelincir daripada urusan iman kita. Jadi dalam hal yang sama, dia ujian juga yang kita perlu bantu. Cuma dalam peristiwa banjir ini kita teringat peristiwa yang pernah berlaku kepada umat Nabi Nuh AS, berlaku banjir besar di seluruh dunia. Jadi dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa yang berkaitan dengan umat Nabi Nuh tersebut. Tapi ada satu ayat di dalam surah Hud itu diceritakan bahawa Allah berfirman, disebutkan bahawa wahai langit, tahanlah airmu, wahai bumi, telanlah airmu, lalu air pun surut. Dan kemudian ditetapkan dengan ketentuan, maka kapal itu pun berlabuh di atas bukit yang namanya Bukit Judi. Wa qila bu'dan lil qawmil zalimin. Lalu dikatakan celakalah bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim pada ketika itu maksudnya orang yang menentang dakwah Nabi Nuh AS. Celakalah bagi mereka, mereka semua lemas, mati dalam bah yang begitu besar. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada sebut, ya sama'u aqli'i, wa qila ya ardu bla'i, wahai bumi, telanlah airmu, wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, tahanlah airmu.
Lalu tersebar juga mesej di handphone. Tuan-tuan yang ada handphone biasanya dapat. Laju sekarang. Semua sekali boleh akses dengan mudah. Disebutkan ayat Quran itu, lalu dikatakan ayat Quran ini tidak boleh dibaca. Ini ayat Quran. Jadi situ ayat Quran tak boleh dibaca. Lalu ditanya kenapa tak boleh dibaca? Sebab dia kata di situ dia ada sebut wahai langit. Kalau wahai langit, maksudnya orang itu telah mensyirikkan Allah kerana dia memanggil berdoa kepada langit. Lalu kita tanya lagi kenapa syirik? Kenapa dikira syirik kepada Allah? Kerana dalam ayat itu dia menyebutkan wahai bumi. Kita tanya kenapa kalau sebut wahai bumi? Dia kata wahai bumi tak boleh disebut. Kalau disebut wahai bumi, maksudnya perbuatan itu kita dah berdoa kepada bumi, meminta kepada bumi. Jadi tuan-tuan, kalau dari segi logika terjemahan bahasa Melayu, kita akan tengok mesej tu, betul juga ni. Masalah gitu. Main betul juga. Sebab kita belajar melalui terjemahan. Dalam bahasa Arab, maksud ya, wahai. Dalam bahasa Arab biasanya ada banyak perkataan yang menunjukkan panggilan, seruan, nida, adatun nida, tanda-tanda apa ni, alat-alat untuk panggil. Kadang-kadang dia guna ya, kadang-kadang ayyuha, kadang-kadang ya ayyuha. Itu antara tiga yang mudah yang biasa kita dengar. Lain ada, tapi lain jarang digunakan. Tuan-tuan pun jarang dengar. Kalau tuan-tuan baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Imam Khatib baca, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan baca berjanji, baca selawat, ya Rasulullah, maksudnya tuan-tuan panggil, seru, wahai Rasulullah. Ataupun tuan-tuan panggil anak. Kalau tuan-tuan orang Arab kan, tuan-tuan balik haji, balik umrah saja nak cakap dengan anak, tak nak cakap bahasa Melayu, cakap Arab. Balik umrah, balik haji, kadang tak pandai cakap bahasa Melayu, konon-konon. Panggil anak, ya bunayya, boleh. Wahai anakku. Guna perkataan wahai. Dalam Al-Quran yang kita bincang tadi, wahai langit, wahai bumi. Perkataan ya ataupun ayyuha ataupun ya ayyuha, senang cerita dalam bahasa Melayu, maksud dia panggilan, seruan, bercakap. Maksudnya wahai lebih kurang. Tuan-tuan menggunakan perkataan wahai, itu dia sekadar panggil, sekadar seru, sekadar bercakap. Tapi dia bukan bermaksud tuan-tuan menyamakan yang tuan-tuan panggil itu dengan Allah. Bukan. Itu sekadar cakap dan panggil. Tuan-tuan panggil ya Rasulullah. Tuan-tuan tak boleh hukum orang yang menyebut ya Rasulullah itu syirik. Sebab dia panggil Nabi. Panggil bukan syirik. Sebab syirik apa? Syirik bila tuan-tuan seseorang itu menyamakan mana-mana ciri makhluk itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru syirik. Kalau setakat dia panggil ataupun seru ataupun cakap ya apa, itu bukan, tuan-tuan boleh masukkan dalam ataupun hukumkan dia sebagai perbuatan yang syirik. Tuan-tuan panggil anak ya bunayya, wahai anakku. Tuan-tuan bukan mensamakan anak dengan Allah. Tuan-tuan sebut ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tuan-tuan bukan menyamakan Rasulullah dengan Allah. Tidak. Tuan-tuan panggil ya sama, wahai langit. Tuan-tuan tak minta pada langit. Dan tuan-tuan tak menyamakan langit dengan Allah. Tuan-tuan cuma panggil ataupun sebut ataupun seru, bukan menyamakan. Kita begitu. Kalau tuan-tuan ada kucing kat rumah, tuan-tuan cari nama kucing Tompok. Tuan-tuan bawa balik haji nak cakap Arab, panggil Tompok. Ya Tompok. Kalau tuan-tuan peminat Manchester City, tuan-tuan akan panggil ya juga. Ya Torre. Kalau tuan-tuan Manchester City lah. Sekarang nak fight dengan Chelsea, mata sama. Padan ke Mourinho kan. Ada orang marah dengan Mourinho, padan ke Mourinho. Sama mata. Dulu tertinggal 8 mata. Tak tahu lah. Mungkin imam lagi tahu kot. Saya main agak kan. Ya. Jadi perkataan ya tuan-tuan tak boleh nisbah kepada perbuatan yang syirik. Tak mudah-mudah untuk. Syirik ni berat. Tuan-tuan dia ada mekanisme peraturan tertentu baru. Lain kalau wahai mambang tanah, mambang air, mambang api, itu cerita lain.
Dia kalau ya seru, lepas tu dia ada sembah, lepas tu dia ada bagi ancak, aku akan bagi 5 lebih sikit sebab harga minyak. Harga 5 aku bagi turun sikit sebab minyak dah turun harga 30 sen. Yang itu dia menyeru, dia seru, dia puja, dia bagi makan, lepas tu dia sembah, itu cerita lain. Tapi yang saya nak cerita hari ini semata-mata perbuatan ya panggil wahai, tuan-tuan tak boleh menghukum seseorang itu jadi syirik. Sebab baginda Rasulullah pernah panggil pokok, ya syajarah, wahai pokok. Kalau kita tak tahu banyak dalil, kita main baca WhatsApp saja, ini ya sama, wahai langit. Syirik ni. Betul lah syirik. Tuan-tuan setuju dengan perbuatan tu syirik, tak perasan. Tuan-tuan dah hukum para ulama syirik, tuan-tuan tak perasan dah hukum para sahabat syirik, tak perasan. Sebab tak tahu dalil, main agak-agak. Itu nama dia al-ulama al-tihtariki. Bahaya. Maksudnya duduk-duduk, sembang-sembang, berbual-bual kopi, keluarkan hukum sendiri. Yang itu kita risau. Saya tak kata semua perbuatan tu tak boleh jadi syirik, tidak. Tetapi yang kita bimbang mudah-mudah untuk menjatuhkan hukum syirik tanpa sedar. Kita sekarang sudah ada cabaran baru umat Islam pada hari ini yang suka sedikit mengganggu. Mereka mudah nak meletakkan hukum syirik pada orang lain, hukum kafir pada orang lain, dan hukum bid'ah pada orang lain. Sangat mudah, dengan pantas begitu, tanpa nak memahami yang saya maksudkan beberapa dalil yang banyak yang para ulama sudah kedengarkan. Kerana baginda Rasulullah pernah ajar kepada kita, tuan-tuan kalau datang ke kubur, tuan-tuan ziarah kat belakang ni ada kubur Mahmudiyah, tuan-tuan pergi ke Mahmudiyah, tuan-tuan sampai kubur, tuan-tuan buat apa? Biasanya ziarah kubur, ada keluarga meninggal, sampai kubur, tuan-tuan sampai kubur, kita buat apa? Biasanya kita akan beri salam. Apa beri salam? Siapa yang ajar kita beri salam? Baginda Rasulullah. Ada hadisnya? Ada. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah ajarkan kita, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ataupun dalam lafaz yang lain, tuan-tuan boleh juga sebut, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuan-tuan guna perkataan ya, wahai. Tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum. Kita bagi salam kat siapa? Saya bagi salam kat Batu Ihsan je lah. Lepas tu saya balik lah. Penakut betul. Kita bagi salam kat siapa? Ya ahlal kubur, salam sejahtera ke atas kamu. Kita bercakap dengan dia, wahai ahli kubur. Kita panggil dia, wahai ahli kubur. Perkataan wahai semata-mata bukan maksudnya syirik. Tuan-tuan cuma bercakap saja dengan ahli kubur. Cuma bezanya tuan-tuan tak dengar dia jawab. Kalau tuan-tuan dengar, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Satu bukit, Waalaikumsalam. Tuan-tuan pun angkat tangan. Tak pula, saya datang lain kali je lah. Lebih baik saya tengok cerita tanah kubur. Astaghfirullahaladzim. Jadi begitu. Lain kalau kita sesama yang hidup. Tuan-tuan hidup pagi ni, lain. Assalamualaikum, kawan-kawan tuan-tuan wajib jawab Waalaikumsalam. Tapi orang dah meninggal, dia tak ada hukum. Dah meninggal, selesai. Dia jawab, tak jawab, dia dengar, tak dengar, itu cerita bab lain. Nanti kita cerita dalam pengajian yang lain. Yang saya nak cerita hari ini, tajuk dia semata-mata memanggil dengan perkataan ya, wahai, wahai langit, wahai bumi, wahai ahli kubur. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai ahli kubur. Wahai tumpuk, wahai Yaya Tauri tadi. Tuan-tuan ingat senang, clue dia Yaya Tauri. Wahai tumpuk, wahai anak, wahai Rasulullah. Tuan-tuan panggil ini semata-mata panggil. Tuan-tuan tak boleh menjadikan dia sebagai satu perbuatan tuan-tuan mensyirikkan orang. Cuma bezanya bila kita panggil ya Allah, itu bermaksud kita memanggil. Pada masa yang sama juga boleh membawa erti kita meminta dan memohon serta mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi samanya ya Allah dengan ya yang lain bukan maksudnya kita menyembah yang lain ataupun menyamakan yang lain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, begitu ringkas sahaja kita pada malam yang berbahagia ini.
sempena dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan semuanya daripada Allah. Atas kelemahan diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.